Hey, what's up guys? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ni aku, Zikri daripada kumpulan 17 akan menceritakan kat korang tentang salah satu bangunan yang terdapat di bandaraya bersejarah di negara kita ini, iaitu Bandaraya Melaka. Bangunan yang aku nak ceritakan ni berwarna merah bata. Cuba korang teka bangunan apa yang aku nak ceritakan ni. Okey, bangunan tersebut ialah Stade Huis. Stade Huis merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda ketika Belanda menjajah Malaysia, yang dahulunya Malaysia ini dikenali sebagai Tanah Melayu. Stade Huis ini telah dibina pada tahun 1650 yang merupakan penempatan rasmi bagi Gubernur dan Timbalan Gubernur Belanda, serta merupakan tempat berkumpulnya pembesar dan tentera Belanda. Maksud Stade Huis dalam bahasa Belanda ialah State House, yang dalam bahasa Melayunya bermaksud Dewan Bandaran. Kalau korang nak tahu, bangunan State House yang pada hari ini berwarna merah merupakan berwarna putih pada zaman dahulu. Okey, seterusnya aku nak ceritakan kat korang tentang fungsi-fungsi bangunan State House ni pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Mesti korang tertanya-tanya kan, pada zaman dahulu apa fungsi bangunan State House ini. Macam yang aku dah ceritakan tadi, bangunan State House ni merupakan penempatan rasmi bagi Gubernur dan Timbalan Gubernur, serta tempat berkumpulnya bagi pembesar dan tentera Belanda. Bukan itu saja, bangunan State House ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang telah digunakan untuk fungsi-fungsi yang tertentu. Antaranya ialah pejabat setiausaha, bilik sembahyang, ruang makan, ruang tetamu, rumah ketua berkan, pejabat dagangan, gudang, halaman dan bakery yang terpisah. Banyak kan? Tetapi ada satu lagi bahagian yang mesti korang takkan percaya. Bahagian tersebut disebut Misericordia, yang digunakan untuk mengurung hamba abdi Belanda. Dalam bangunan State House ini juga terdapat satu bilik rekod yang luas yang digunakan untuk menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting kerajaan Belanda. Tujuan Belanda menyediakan bilik ini adalah untuk memelihara dan mengelakkan kertas tersebut daripada rosak. Hal ini berikutan atas faktor iklim di negara kita ini yang tidak menentu, iaitu hujan dan panas yang boleh menyebabkan dokumen-dokumen dan surat-surat tersebut daripada rosak. Selain daripada itu, di dalam State House itu juga terdapat satu kilang roti. Kilang roti tersebut bertujuan untuk menghasilkan roti bagi Gubernur dan pegawai-pegawai Belanda yang lain. Pada tahun 1824, Melaka telah diserahkan kepada kerajaan British oleh Belanda melalui perjanjian Inggeris-Belanda, dan bangunan State House juga di bawah pemerintahan British telah digunakan sebagai pusat pentadbiran. Pada abad ke-19, pusat pentadbiran tersebut telah ditukarkan menjadi pusat pendidikan.
Sebuah sekolah telah dibina di pekarangan State House yang telah diberikan nama Malacca Free School yang telah diuruskan oleh golongan-golongan padri. Pada awal pembukaannya, hanya 18 orang sahaja yang mendaftar di Malacca Free School tersebut. Namun bilangannya bertambah seiring dengan masa sehingga mencecah sehingga 200 orang. Pada bulan Ogos 1978, pentadbiran sekolah tersebut yang sebelumnya diuruskan oleh golongan-golongan padri telah diambil alih oleh kerajaan British. Nama sekolah tersebut juga telah ditukarkan daripada Malacca Free School kepada Malacca High School. Tapak sekolah tersebut juga telah ditukarkan pada tahun 1931 bertempat di Jalan Chan Kon Ching dan telah dikekalkan sehingga hari ini. Setelah tamatnya zaman penjajahan di negara kita ini, kerajaan Melaka juga pernah menggunakan State House ini juga sebagai pusat pentadbiran mereka sehingga tahun 1979. Okey, itu pada zaman dahulu. Sekarang ni aku nak ceritakan dekat korang tentang fungsi bangunan State House ini pada zaman sekarang. Seperti yang kita semua tahu, bangunan State House ini merupakan salah satu tarikan pelancong di negeri Melaka. Tetapi korang tahu tak, di bangunan State House ini terdapat banyak tempat-tempat yang boleh kita kunjungi. Antara tempat-tempat yang boleh korang kunjungi ialah Muzium Sejarah dan Etnografi, Muzium Sastera, Galeri Laksamana Cheng Ho, Muzium yang di-Pertuan Negeri dan Muzium Pemerintahan Demokrasi. Di samping itu, kalau korang nak tahu, bangunan State House ini juga telah diiktirafkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Selepas itu, di hadapan bangunan State House terletaknya dataran Belanda yang mempunyai pancutan air Victoria dan menara jam Tan Beng Sui yang telah menjadi tempat kegemaran pelancong untuk mengambil gambar apabila melancong di bangunan State House. Di sekitar bangunan State House itu juga terdapat pemandu-pemandu beca, yang beca tersebut boleh kita naiki untuk beronda-ronda di sekitar Bandar Hilir Melaka sambil menikmati pemandangan yang indah di Bandar Hilir Melaka tersebut. Selain daripada terdapatnya pemandu-pemandu beca yang menarik perhatian tersebut, di sekitar bangunan State House itu juga terdapat gerai-gerai yang menjual cenderamata yang menarik seperti topi, baju dan kicin yang dapat dibeli oleh pengunjung dan dapat dibawa pulang untuk dijadikan kenang-kenangan. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai bangunan State House ini, saya serahkan kepada rakan saya. Ciri-ciri bangunan State House. Jadi macam mana dia punya reka bentuk bangunan ni dan rupa bangunan State House ni pada zaman dahulu banding dengan zaman sekarang. Masa zaman pemerintahan Belanda, bangunan State House ni dibina oleh pihak Belanda pada tahun 1950-an. Lepas Belanda ni diambil alih oleh Melaka daripada Portugis pada tahun 1641. Jadi bangunan ni dia serbaguna. Pada zaman dahulu dia digunakan sebagai ada pusat pentadbiran, ada tempat kediaman governor dan timbalan governor Belanda, ada pejabat setiausaha, bilik semayang, ruang makan, ada gudang, rumah hamba dan ruang yang disebut misericordia yang digunakan untuk kurung hamba abdi Belanda ni pada zaman dahulu. Dari segi struktur binaan bangunan State House ni pula, ia melambangkan seni reka bentuk Belanda yang orang kata halus. Jadi bangunan State House ni asal dia warna putih masa zaman pemerintahan Belanda dulu. Lepas tu dia tukar jadi warna merah masa zaman pemerintahan British yang sekarang ni terkenal dengan gelaran bangunan merah. Jadi bangunan bersejarah ni ada beberapa tingkat. Jadi bangunan State House ni dia ada dua tingkat. Tingkat yang pertama, ada satu ruang utama yang digunakan sebagai pejabat governor Belanda. Ruang ni yang mempunyai keistimewaan dia tersendiri yang tak dapat dijumpai di mana-mana ruang yang lain dalam bangunan ni. Di mana ceiling dia ada ukiran kayu yang menarik dan unik. Ruang yang berada di paling tingkat atas merupakan bilik tidur governor Belanda, di mana dinding dia dilukis dengan lukisan mitologi Cina. Seterusnya, dari segi bahan binaan bangunan State House ni. Jadi, bangunan State House ni disokong dengan tembok-tembok yang diperbuat daripada batu latrik. Keliling tembok ni pula dilukis dengan kaligrafi Cina. Bangunan ni boleh kata unik sebab dia menggunakan lantai yang orang kata tak seragam, yang tak sekata. Jadi bahan pembuatan lantai ni boleh bahagi kepada tiga, iaitu menggunakan terakota, ada granit dan kayu jati.
Keistimewaan lain yang terdapat di bangunan merah ni adalah ianya mempunyai tingkap-tingkap yang besar yang merupakan ciri-ciri seni bina Belanda. Jadi bangunan bersejarah ni perlu dijaga untuk memastikan dia punya reka bentuk dia dengan rupa dia kekal. Jadi pada tahun 1985, pihak Jabatan Kerja Raya Melaka ni dia telah menjalankan kerja konservasi terhadap bangunan State House ni, dan proses ni mengambil masa yang sangat lama, iaitu selama 4 tahun. Proses ni ambil masa yang sangat lama sebab dia punya kerja dia sangat mencabar, kerana ianya perlu membaik pulih bahagian-bahagian yang rosak. Pada masa yang sama perlu memastikan nilai-nilai sejarah, reka bentuk serta faktor-faktor lain yang ada dekat bangunan bersejarah ni tidak dirosakkan. Jadi, semasa proses kerja konservasi ni dijalankan, terdapat beberapa perjumpaan yang baru, iaitu seperti ada sistem peparitan dan perigi. Keistimewaan bangunan State House. Jadi apa yang istimewanya dengan bangunan bersejarah ni, atau lebih lagi dikenali dengan gelaran bangunan merah, yang mampu menarik pelancong dari dalam maupun luar negara untuk datang melawat ke bangunan ni. Jadi Menara Jam Tan Beng Sui menjadi tarikan pelancong untuk datang melawat ke bangunan State House. Menara jam ni yang berdiri gah di bangunan State House Bandar Hilir Melaka ni dah jadi macam mercu tanda ataupun orang kata tempat pelancongan utama dekat Melaka ni. Dan menara jam ni dia mempunyai sejarah dia sendiri. Pada tahun 1886, seorang dermawan terkenal yang bernama Tan Jiak Kim telah membina menara jam tersebut sebagai kenangan kepada ayah dia yang bernama Tan Beng Sui. Kemudiannya, selepas pembagian Tan Beng Sui, terbinalah menara jam di bangunan State House ni yang juga terletak dengan berhampiran dengan ayak pancut Queen Victoria. Walaupun masa sekarang ni, pada tahun ni, menara jam Tan Beng Sui ni usia dia dah 134 tahun. Bukan hanya menjadi rujukan masa di lokasi tumpuan ramai dari dalam dan luar negara yang berkumpul di sekitar menara jam, sebaliknya ianya telah menjadi tempat untuk merakam gambar kenang-kenangan. Ayak pancut Ratu Victoria ni juga terletak berhampiran dengan kawasan yang sama dengan bangunan State House ni. Jadi ayak pancut Ratu Victoria ni dia ada keistimewaan yang tersendiri, di mana mata ayak pancut Ratu Victoria ni telah dibina bertujuan untuk memperingati Jubli Diamond Queen Victoria. Jadi ayak pancut ni dia dibina pada tahun 1904 sempena Jubli Intan Ratu Victoria United Kingdom. Pada masa sekarang ni, walaupun ayak pancut Ratu Victoria ni dah lebih daripada 100 tahun, namun ianya masih berdiri tegak di kawasan bangunan State House, dan mata ayak pancut ni masih dapat berfungsi dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik.
arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya, seperti kita menikmatinya sekarang ini.